Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Puan. Nama saya Ina Humaira, Information C. Puan nama apa dia? Nama saya Jual Suki. Puan berapa ni saya tahu? Saya 20. Puan datang ke macam ni? Maksudnya Puan ikut main ke ataupun Puan seorang? Saya atas seorang. Saya atas seorang di sini. Saya kereta. Muncul. Oh, ini dah. Tadi cuaca okey ke? Okey je dah cuaca. Sekarang masa hujan kan? Betul musim hujan. Tapi dekat ni datang kan hujan lebat kan. Takut ni pula ternampak pula. Alhamdulillah lah dapat selamat-selamat sampai sini. Okey, sebelum tu Puan, boleh saya tahu Puan okey tak dengan keadaan dia sekarang? Okey, selesa. Puan rasa silau tak? Lampu ni silau sangat ke? Okey je. Panas tak? Sebab sekarang kan tengah hari kan? Panas? Panas ada kan? Okey. Kalau Puan tak selesa, saya boleh kecilkan suhu ke? Okey je, okey je. Okey, baik. Sebelum tu boleh saya tahu sedikit apa yang Puan faham tentang sesi kaunseling? Ya, apa dia? Sorry? Saya tak pernah datang sesi kaunseling sebelum ni. So saya tak tahu flow dia macam mana. Okey, baik. Sorry. Sebelum tu, saya akan terangkan apa itu kaunseling lah. Mungkin Puan tahu ataupun kalau Puan tak tahu, saya tetap akan terangkan jugalah. Okey, sesi kaunseling ni adalah antara dua orang, iaitu sesi kaunseling individu ni adalah antara dua orang, iaitu kaunselor dan juga klien. Kita mempunyai matlamat, kita mempunyai tujuan untuk mencapai satu matlamat, iaitu dengan usaha bersama kita lah. Dan sebarang keputusan dalam kita punya usaha mencapai matlamat ni adalah di atas tanggungjawab Puan sendiri. Maksud saya adalah di atas keputusan Puan sendiri. Saya sebagai kaunselor adalah untuk membantu Puan mencari solusi untuk permasalahan Puan ni lah. Puan, saya akan terangkan beberapa etika kerajaan lah. Okey, apa sahaja yang Puan kongsikan dalam bilik ini akan kekal di dalam bilik ini sahaja. Antara saya dan Puan sahaja yang akan tahu. Melainkan tidak akan pergi, cerita ini tidak akan tersebar pada pihak-pihak lain. Melainkan tiga perkara inilah. Yang pertama, Puan mencederakan diri sendiri. Yang kedua, Puan mencederakan orang lain. Dan yang ketiga, atas urusan mahkamah. Okey, jelas Puan? Jelas. Okey, boleh kita mulakan sesi? Boleh saya tahu apa yang Puan nak kongsi dengan saya hari ini? Jadi sebenarnya saya takut nak punya masalah sebab saya ada masalah macam ni. Saya ada konflik sikit antara kawan-kawan. Saya nak share kawan-kawan, saya takut. Saya sebabkan konflik tu adalah seorang baru ni, dia sebesar juga jumpa kaunselor sebab saya dah semester akhir. So banyak program, banyak assignment yang saya lakukan. So sebab itu saya rasa macam terlalu beban dia. Itu yang saya decide saya cuba kaunselor. Macam Puan kata tadi, jumpa kaunselor ni, Puan ada konflik dengan kawan-kawan. Konflik masalah apa tu? Okay, macam ni. Saya dia buat program. Program tu pada mulanya saya dah susul lah. Lepas tu saya dah share dengan kawan-kawan lah. Saya dah share dengan diorang. Bila saya share tu, diorang pada mulanya diorang okey. Macam boleh je macam ni kan. Lepas tu tiba-tiba masa nak start buat kerja tu, nak mulakan kerja tu lah, diorang macam saya tak bantuan diorang untuk bagi ada satu pihak ni, saya nak nombor pihak tu. And then tiba-tiba diorang macam tak ambil indah, diorang macam tak nak bagi apa semua. Macam maybe diorang lupa, maybe diorang nak bagi tapi saya positif lah, diorang nak
Okay. Lepas tu bila dah satu tahap tu saya macam dah last minute macam tak last minute tak last minute juga untuk hantar kerja tu. Sebab saya nak cepat sebab kita pun sebab saya pun banyak kerja kan, sebab saya lagi semua. And then saya pun minta lah diorang sekali lagi. Saya minta dapat patut tak saya panggil orang ni, patut tak saya panggil orang tu. Bila diorang kata okey yang ni, so bila saya fikir balik, sebab saya panggil orang yang ni dan dia akan melibat sebab orang ni orang yang besar tau, orang pihak yang besar, so kemungkinan orang akan tolak. So saya pun bisa nak pegang, saya nak panggil orang pihak yang kedua ni. Yang kedua ni diorang adalah macam mula diorang adalah macam okay, nanti kita orang tolong kau kerja yang nombor ni begini dan lepas tu diorang tak lagi okay. So saya ada cakap diorang juga macam boleh tak nak ambil je orang tak nak ambil pihak tamu ni. Cakap kata tak boleh, dan cakap tak boleh sebab diorang kata diorang nak ambil pihak ni, so dia tak bagi saya untuk ambil pihak yang kedua ni lah. So macam saya pun macam mana cakap tertanya kenapa sebenarnya dia tak macam nak orang ambil idea saya ke apa. Dia fikir macam benda tu kan benda yang sama, dia panggil pihak yang sama, so pihak tu pula dia tujukan benda yang tu je. So macam takkanlah saya nak fikir yang diorang buat program lain tapi sedangkan benda tu benda yang sama. Kau tahu maksud saya kan? So macam saya nak share dengan orang, nak share dengan kawan-kawan lain pun takut nanti ada yang buat itu yang ni, so nanti dia salah faham saya pula. Itu yang saya macam dah saya terus nak buat sesi counselling untuk kita ya, kita mestilah kita nak sesuatu yang kita rancang untuk berjalan dengan baik, berjalan ikut masa yang kita dah tetapkan kan. Tapi yang tak sedap kan bila ada kalau macam lebih-lebih lagi kawan yang kita sayang kan, sebab apa ni, kita risau kalau dia curi idea kita ke ataupun kita curi idea ke, tapi puan pernah berbincang ke ataupun puan cakap dengan kawan puan ke yang macam idea kita ni seolah-olah sama? Tak pernah nak cakap sebab saya takut nanti bila saya cakap dengan dia, nanti dia kata kita pula curi idea dia, sedangkan benda tu kita cakap awal dah. Tapi sebagai dia lepas satu jawatan ni, so dia pun decide nak takut dia nak decide nak benda yang sama. Itu yang saya cakap saya decide macam saya diam je lah. Saya ada minta pendapat kawan-kawan lain juga, cuma macam orang macam tak ada jaga tapi dalam masa sama kita pun fikir begitu juga, tapi kita nak buat tak sampai hati dan kita dah rapat dengan dia kan. So macam tak adalah macam nak cakap dengan dia sebab tak apa, macam takut lah nak sebab tak dengan dia sebenarnya. Okay, baik sekali. Saya faham perasaan puan sebab kita mesti kita sayang dengan kawan tadi puan sendiri pun cakap puan sayang kawan-kawan lain. Kita memang ada perselisihan faham ni menyebabkan hubungan akrab kita dengan kawan tu terjejas kan. Tapi mungkin puan ada ke macam idea lain untuk maafkan saya, boleh saya tahu apa yang boleh puan kongsikan sedikit dengan saya, program apa yang puan nak jalankan tu? Saya nak program Twitter, Twitter siswa-siswi. Kawan puan dia nak buat program yang sama juga ke? Mungkin ada buat program yang sama sebab yang saya faham lah. Macam saya cakap tadi, pihak yang dia nak panggil tu dia berdasarkan benda yang untuk satu tujuan je. Faham tak? Macam macam saya kan buat teater kan, saya nak panggil orang teater, so dia nak panggil pihak teater juga. Takkan nak panggil pihak teater sebab nak menyanyi ke depan, mesti tak ada selain nak buat program sama. Saya fikir macam tu, tapi sama kita tak boleh nak panggil orang. Betul saya takut. Betul.
kan dalam apa-apa urusan seharian kita macam puan katakan tadi, puan menimbang program bukan macam puan katakan tadi, puan risau sebab program yang puan nak adakan tu dia punya main dia tu adalah orang yang sama kan, memang tersama teater puan dengan teater yang kawan puan nak laksanakan tu. Dia bukan ke kita boleh macam buat teater, puan buat teater berdasarkan hari kemerdekaan contohnya kan. Dan puan pula boleh mungkin buat teater mengenai pasal kesan hubungan percintaan ke. Jadi puan rasa benda tu masih macam puan curi idea dia daripada curi idea puan ataupun tidak? Tak, bukan sikit tak lah. Cuma kita takut pada pihak dia lah. Kita nak explore pun kita tak lambat. Kita nak cakap pun kita tak lambat. Cakap dia takut kita salah cakap kita. Betul. Itulah lebih satu masalah. Kita takut pun sebenarnya kita tak boleh kan, sebenarnya kita susah untuk kita minta orang faham perasaan kita ataupun asyik kita je jangan diri orang kan. Tapi pun rancangan pun tadi tu saya dengar sebenarnya agak baik, agak berjaya. Apa yang pun nak laksanakan ni adalah sebenarnya antara salah satu dikira tanggungjawab kan, tugas hakiki puan untuk laksanakan program untuk tontonan ramai. Apa yang puan laksanakan tu nanti akan memberikan kesan positif pada orang-orang yang orang-orang yang di dalam program tersebut. Jadi puan pernah macam terfikir tak idea-idea lain untuk macam okeylah disebabkan kawan puan dia punya perancangan macam ni, puan tak nak tersama perancangan dengan dia, puan berfikir idea lain untuk laksanakan program puan? Saya fikir adalah selain kereta, sebabkan saya dah buat 10 jalan, tak nak kita macam buat benda yang sama, repeat yang sama. So saya decide memang nak teruskan je. Tapi kemungkinan saya takkan ambil kereta sama macam dia. Macam tu. Kalau kereta yang sama lah, kena saya akan ambil kereta kereta yang lain lah. Tapi kalau if saya tak dapat tak dapat masuk, tak dapat panggil antara dua yang pihak pertama dan pihak kedua tu, ini saya akan collab dengan penari-penari dekat sini. Itu je. Boleh saya tahu puan masuk kelab ke persatuan apa dekat universiti puan? Saya perwakilan pelajar siswa-siswi yang sedang eksplor kesenian kebudayaan. Saya sama, dia pun sama, dan kesenian dan kebudayaan, tapi ada memang saja anak-anak saya siswa-siswi. Okey. Macam tu. Jadinya bukanlah kiranya puan dalam satu kelab yang sama, cuma jawatan yang sama lah, tapi berbeza kelabnya. Okey, baik. Apa kata saya bicarakan pada puan untuk macam sama ada, sebab ialah puan kata tadi puan dah gerakkan kerja puan separuh jalan kan. Nanti kalau kita berhenti sayang pula masa lagi, usaha lagi, orang-orang yang dah bekerja sama dengan kita pun rasa macam kenapa tiba-tiba nak batal kan. Nanti macam nanti bimbang pula mereka fikir alasan apa-apa ke kan. Okey, apa kata saya bicarakanlah pada puan untuk puan teruskan sahaja puan punya program ni, tapi dalam masa yang sama puan cuba terangkan secara jelas pada rakan puan bahawasanya program puan ni berkaitan apa-apa, dan mungkin juga puan boleh cadangkan pada kawan puan idea baru, idea lain untuk program puan tu, supaya dia pun rasa macam tak adalah puan ambil 100% idea dia ataupun
dia ambil idea puan ke kan, supaya tak ada perselisihan faham tu. Puan jelaskan macam mungkin boleh puan ajak makan sama-sama waktu lunch. Puan cakap lah, kata awak ambil apa ni, buat program lain kan, buat program ni kan, sebab saya sebab program yang awak nak jalankan dengan saya tu lebih kurang sama, bukan apa, cuma bimbang ni sekian kan. Dan masa yang sama mungkin pun boleh bantu dia juga cari orang-orang yang mudah dihubungi ke kan. Saya cuba dia setuju PSP pada nanti. Masa saya tengok yang muka puan makin ceria berbanding tadi. Tadi saya nampak lah, baby muka puan nampak macam dalam kebimbangan, kerisauan. Saya nampak puan pun makin macam ceria, selesa. Tadi pun saya nampak puan masa duduk sahaja kan. Ada puan apa-apa yang puan nak kongsikan pada saya lagi? Saya jadi boleh ke saya tamatkan sesi pada hari ini? Okey, baik. Jadi saya akan tamatkan sesi pada hari ini dan puan boleh hubungi saya bila-bila masa untuk sesi seterusnya, ataupun ada apa-apa yang puan mahu kongsikan ataupun apa-apa sahaja yang puan perlukan, puan boleh sahaja hubungi saya dan nanti puan hadiri sesi lah untuk sesi seterusnya. Adakah puan rasa perlukan untuk sesi seterusnya? Saya rasa macam masih segala sesi lagi. Hari ini insyaAllah masih lagi. Okey, baik. Terima kasih untuk hari ini ya. Terima kasih.